Terima kasih Timbalan Yang di-Pertua, ahli-ahli Dewan sekalian. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Timbalan Yang di-Pertua, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih di atas ruangan dan kesempatan yang telah diberikan untuk gombak menyertai perbahasan rang Undang-Undang Perbekalan 2024 Belanjawan Madani 2024 yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Tan Bun hampir 2 minggu yang lalu. Gombak ingin menyatakan sokongan penuh terhadap belanjawan tahun 2024 bukan sahaja sebagai belanjawan dengan peruntukan terbesar dalam sejarah Malaysia, tetapi saya yakin belanjawan ini mampu untuk membentangkan hala tuju baru dan juga memulihkan ekonomi setelah berdepan dengan pandemik COVID-19. Ahli-ahli yang berhormat yang saya kasih sekalian, antara perkara yang begitu positif dapat dilihat ialah keyakinan kerajaan dalam memastikan hasil terus dapat ditingkatkan. Sebagai contoh, pada tahun 2023, sebanyak 303.2 bilion ringgit Malaysia telah dihasilkan oleh kerajaan ataupun terimaan yang diterima oleh kerajaan pada tahun 2023, dan pada tahun hadapan insya-Allah berdasarkan daripada perkeliling baru yang kita dapati peningkatan lebih 4.9 bilion kepada 308.1 bilion ringgit Malaysia, yang saya percaya kalau dapat disagihkan dengan baik dan saksama dapat memajukan, melaksanakan dan juga memastikan kelestarian ekonomi dan juga kehidupan rakyat dapat dipertahankan. Ahli yang berhormat yang saya kasih sekalian, jika kita lihat daripada hasil yang telah dibentangkan dalam buku belanjawan ini, 39.7 bilion adalah datangnya daripada cukai pendapatan rakyat ataupun bersamaan dengan 13.1%. Manakala cukai korporat daripada swasta pula keseluruhannya berjumlah 98.4 bilion ringgit Malaysia, yang bersamaan dengan 32.5% daripada keseluruhan pendapatan negara, dan ini bermakna 2.5 kali ganda berbanding daripada cukai yang dibayar oleh rakyat melalui cukai individu. 32.5% penerimaan cukai korporat daripada syarikat, manakala hanya 13.1% daripada cukai individu. Jika kita bandingkan hal ini dengan negeri-negeri maju di Asia seperti Jepun, Korea Selatan, trend ini wajar kita bimbangi, kerana di Jepun pungutan cukai korporat berjumlah 18.7%, manakala penerimaan daripada cukai individu adalah dalam sekitar 11.7%. Di Korea Selatan pula disebabnya hampir sama, cukai korporat menyumbang 18.8%, manakala 12.1% datangnya daripada cukai-cukai individu. Kalau kita teliti 38 negara OECD yang sebahagian besarnya adalah negara-negara maju dan beberapa negara yang hampir mencapai taraf negara maju, daripada 38 buah negara tersebut, hanya 3 negara mempunyai pungutan cukai individu yang lebih rendah berbanding dengan cukai korporat, iaitu Chile dengan 24.3% individu berbanding 10.2% korporat, Colombia 23% cukai individu dan 7.7% adalah cukai korporat, Costa Rica 8.4% cukai individu berbanding 6.8% cukai korporat. Persoalannya di sini harus kita nyatakan, adakah ini merupakan trend yang sihat ataupun sebenarnya rakyat tidak ingin membayar cukai ataupun tidak mampu untuk membayar cukai. Justru upahan dan penggajian merupakan perkara yang sangat penting untuk kita lihat dan kita dambakan terhadap rakyat dan juga pekerja-pekerja yang ada dalam negara kita. Jabatan Perangkaan Negara ataupun Department of Statistics Malaysia telah mengeluarkan laporan yang memberikan gambaran, iaitu dengan izin Household Income Survey Report 2022, yang dalam laporan itu ketara sekali menunjukkan tahap kesenjangan ataupun tahap jurang di antara pendapatan isi rumah dalam negara kita. 72.6% keluarga mempunyai pendapatan RM10,000 dan ke bawah, manakala golongan yang berpendapatan RM16,000 dan ke bawah isi rumah hanyalah sekitar 11.5%. Ini bermakna 89.5% isi rumah di Malaysia mempunyai pendapatan lebih rendah daripada RM16,000. Dalam pada masa yang sama, 40% daripada 89% itu mempunyai pendapatan kurang daripada RM5,000. Ini dengan terang menunjukkan bahawa masalah utama, punca utama yang membawa kepada keresahan di kalangan rakyat dan juga persepsi terhadap ekonomi negara seolah-olah menyisihkan mereka dan tidak memberi peluang yang bermaruah untuk mereka meningkatkan kualiti dan taraf hidup secara besar.
Walaupun dari segi perangkaan pengangguran kita mencapai apa yang disebut sebagai full employment dengan kadar pengangguran 3.0%, namun kita masih lagi belum dapat mengatasi isu kualiti pekerjaan yang menawarkan gaji yang tinggi ataupun gaji yang lebih berpatutan, yang menyebabkan sebahagian besar isi rumah menerima gaji di bawah paras RM5,000. Ahli-ahli yang berhormat yang saya kasih sekalian, dalam tempoh beberapa hari yang lampau atau yang lepas, saya di Kerajaan Negeri Selangor telah menerima beberapa pandangan dan juga sesi bersama dengan Menteri MITI. Dan di antara perkara yang dibangkitkan oleh beliau ialah berkenaan dengan kadar produktiviti di kalangan pekerja-pekerja. Kadar produktiviti dalam negara kita sebenarnya menurun dengan agak ketara kalau dibandingkan dengan negara-negara serantau seperti Singapura, Filipina dan Vietnam. Ini 3 negara yang telah mengatasi kita daripada segi kadar produktiviti. Dan kadar produktiviti ini sangat berkait rapat pula dengan upahan dan penggajian. Walaupun kita telah mencipta peluang pekerjaan yang tinggi dan banyak peluang-peluang pekerjaan, namun sebahagian daripada peluang-peluang pekerjaan itu tidak menepati dan tidak mampu untuk memberikan pengupahan dan penggajian yang tinggi. Tuan Timbalan yang dipertua, pihak kerajaan perpaduan telah membentangkan beberapa pelan. Di antara pelan yang penting yang harus dilihat dan disokong dengan penuh oleh seluruh ahli dewan dan rakyat ialah dengan New Industrial Master Plan yang telah dibentangkan sebelum belanjawan ini dibentangkan. Dalam pelan ini telah memberikan satu harapan supaya pada dalam tempoh sehingga 2030 kadar pendapatan median di kalangan rakyat akan meningkat kepada lebih RM4,200 berbanding RM2,100 pada hari ini. Dan ini akan disokong jika keseluruhan sistem dan ekosistem penghasilan sumber tenaga kita bergantung dan juga terurus daripada sektor-sektor yang telah digariskan. Saya ingin menyentuh tentang apa yang telah dicapai ataupun apa yang telah dicadangkan dalam belanjawan ini, iaitu usaha untuk teknikal dan vokasional yang berjumlah RM6.8 bilion Malaysia. Dan saya juga berharap agar RM6.8 bilion ini disalurkan kepada institusi-institusi teknikal dan vokasional yang disasarkan berdasarkan daripada apa yang telah digariskan di dalam NIMP ini. Kebanyakan daripada 21 bidang-bidang yang telah ditawarkan, termasuk food and beverages, termasuk machine and equipment dengan izin, termasuk pharmaceutical dan juga bidang-bidang dalam life sciences, automation dan juga aviation ataupun aerospace. Ini antara 5-6 bidang yang sebenarnya terdapat di dalam garis dan juga bidang-bidang dan subsektor yang terkandung di dalam NIMP. Dan sebahagian daripada bidang-bidang itu juga merupakan di antara bidang-bidang yang melatari sektor pembuatan di dalam negeri Selangor maupun negeri Pulau Pinang dan juga di negeri Johor. Justru pengurusan serta koordinasi di kalangan jawatankuasa teknikal dan vokasional bersama dengan garis panduan dan juga sektor-sektor yang digariskan ini sangat perlu. Kalau tidak, ia tidak akan bertemu ataupun yang dikatakan sebagai mismatch. Dan mismatch inilah yang akhirnya akan melahirkan pekerja yang tidak menepati skill daripada apa yang dilatih dan ditrain kepada mereka dengan bidang-bidang pekerjaan yang dikembangkan di dalam sektor-sektor khususnya menjelang tahun 2030 nanti. Justru pelarasan-pelarasan seperti ini wajar diwujudkan di pelbagai peringkat. Bukan hanya berlaku di peringkat nasional, tetapi juga wajar dilaksanakan pengawasan dan juga dilaksanakan sampai di peringkat negeri, supaya negeri-negeri dapat mengenal pasti apakah niche ataupun apakah bidang-bidang keutamaan supaya penggajian yang dianggarkan pada tahun 2030 itu dapat dicapai. Bukan saja kita dapat mencipta peluang pekerjaan baru, memperkasakan bidang-bidang farmaseutical ataupun aeroangkasa dan sebagainya, tetapi juga mampu untuk matchkannya atau digabungkan dengan bidang pekerjaan. Silakan. Munalwan, Gombak. Ya, Gombak, saya nak tanya, mengenai kerajaan telah meletakkan farmaseutical sebagai bidang utama, antara bidang utama kita. Bagaimana dengan perancangan kerajaan untuk melihat ke depan selepas kita berdepan dengan masalah farma niaga baru-baru ini? Apakah kerajaan akan mewujudkan satu lagi badan yang baru? Bagaimana pandangan Gombak? Dan juga bagaimana dengan pandangan tentang aerospace? Saya faham di Selangor kita ada banyak blueprint yang bagus-bagus tentang aerospace. Tapi ke manakah kita nak lahirkan blue chip aerospace company dengan izin yang bertapak di Selangor yang kita menjadikan pemangkin kepada industri aeroangkasa kita? Terima kasih. Terima kasih Macang atas pandangan yang telah diberikan.
salah satu daripada kaedah untuk memajukan subsektor tersebut bolehlah dilaksanakan sebagaimana kaedah yang dibangunkan di Korea Selatan dengan melahirkan anak-anak syarikat ataupun syarikat-syarikat yang dibiayai oleh kerajaan di peringkat awal. Namun pelaksanaan syarikat-syarikat tersebut sewajarnya diberikan satu tempoh tertentu untuk bergerak bebas. Kerana kalau ia berterusan diberikan priority list dengan izin ataupun diberikan monopoli, dan ia tidak akan mengembangkan sektor-sektor tersebut selain daripada melihat daripada bidang SME dan sebagainya. Saya percaya apa yang dicadangkan mungkin sebahagian daripada strategi yang boleh diterokai terutamanya dalam bidang pharmaceutical, dan apa yang berlaku kepada farma niaga sebahagiannya adalah kerana tempahan dan pelan perniagaan yang silap. Namun ia masih boleh diperkasakan dan boleh dibangkitkan kembali kerana bidang ini masih lagi satu bidang yang sangat terbuka dan mampu untuk menghasilkan peluang-peluang pekerjaan berkualiti berdasarkan daripada tawaran kos-kos yang telah ditawarkan di universiti. Namun begitu, SME merupakan satu tapak yang saya percaya wajar dibugarkan dengan segera supaya bidang-bidang yang disebutkan dalam 21 bidang itu dapat dikembangkan dengan baik. Terima kasih Gombak. Saya cukup menghargai atas keyakinan Gombak di atas belanjawan yang disediakan ini. Cuma saya ingin bertanya sedikit pandangan Gombak. Bagaimanakah keadaannya daripada hari pertama belanjawan dibentangkan oleh PMX, kita lihat nilai ringgit kita terus menyusut hari demi hari sehingga mencapai kadar yang terendah sejak 25 tahun. Terima kasih. Terima kasih. Macam Menteri Kewangan tanya, saya bukan Menteri Kewangan nak jawab. Nah, begitu saya ada pandangan. Kebetulan dalam sesi dengan yang berhormat Menteri MITI sebentar tadi, kita turut ditanyakan tentang soalan tersebut, dan beliau telah mengeluarkan pandangan beliau mungkin secara peribadi dan juga sebagai ahli pandangan kabinet yang saya nak kembalikan ataupun nak lontarkan kembali ke Dewan. Di saat ringgit kelihatan melemah dan mengalami penurunan yang agak ketara berbanding beberapa bulan yang lepas, dalam pada masa yang sama kadar pertumbuhan negara terus mencatatkan pertumbuhan yang agak positif. Dengan arti yang sama, maknanya penurunan ringgit tidak mengurangkan fundamental ataupun tidak mengganggu kepada asas-asas pertumbuhan yang ada dalam negara kita. Antara perkara penting yang memberikan kesan langsung kepada nilai ringgit adalah yang dipanggil sebagai kadar interest ataupun OPR. Apabila OPR di Amerika Syarikat telah mencecah lebih 5%, kita bertahan kepada 3%, maknanya orang akan meletakkan pelaburannya kepada negara-negara yang memberikan sumbangannya ataupun memberikan limpahan interest yang jauh lebih besar berbanding dengan apa yang telah diberikan ringgit. Namun di pihak bank negara ataupun di pihak kerajaan, mereka juga memikirkan kalau OPR dinaikkan, di saat kita mampu untuk mengukuhkan ringgit, ia juga akan meningkatkan harga barangan yang sudah sedia meningkat pada hari ini, yang selalu dibangkitkan oleh rakan-rakan daripada Perikatan Nasional. Jadi tanggungjawab sosial dan keseimbangan ini perlu dikuatkan juga oleh pihak kerajaan supaya kita dapat mengawal harga barangan dalam pada masa yang sama, walaupun kita kehilangan beberapa pelaburan dan juga nilai ringgit yang dianggap semakin melemah, dan pihak kerajaan mungkin ada strategi-strategi tertentu. Biarlah Menteri Kewangan jawab selepas ini. Itu pandangan saya, yang hormat sekalian. Ahli-ahli yang berhormat yang saya kasih sekalian, di antara perkara yang diberikan penekanan oleh Yang Amat Berhormat Ambon adalah dalam bidang tenaga, iaitu usaha-usaha pelan induk peralihan tenaga yang dibentangkan oleh sahabat saya dengan menitik beratkan beberapa perkara seperti kecekapan tenaga, tenaga boleh diperbarui, hidrogen, tenaga bio, mobiliti hijau, penangkapan karbon, penggunaan dan penyimpanan karbon atau dipanggil sebagai Carbon Capture, Utilization and Storage CCUS. Ahli yang berhormat yang saya kasih sekalian, saya ingin menyorot tentang apa yang telah dicatatkan oleh Suruhanjaya Tenaga. Pada tahun 2019, penggunaan tenaga pada kadar kito ataupun kiloton of oil equivalent adalah seperti berikut. Pengangkutan sebanyak 23,000, perindustrian sebanyak 19,000, bukan tenaga kepada 13,000. Manakala sumber-sumbernya adalah berdasarkan daripada produk petroleum 30,800, gas asli 18,000, elektrik 13,000 dan arang batu 1,800. Di saat kita menawarkan satu solusi-solusi hijau, antaranya kenderaan elektrik sebagai contoh, EV sebagai contoh, kita dapat lihat ada beberapa dilema yang harus kita tangani bersama-sama. Antara perkara yang kita nak tangani adalah tentang sumber tenaga elektrik. Apa yang saya sebutkan pada tahun 2019 tadi tidak mengambil kira lagi bagaimana kemasukan MRT3, ECRL yang menggunakan tenaga-tenaga elektrik. Justru saya percaya Suruhanjaya Tenaga dan pihak kementerian perlu menyalurkan kepada negeri-negeri keperluan-keperluan tenaga
bagi setiap negeri dan kawasan dan lokaliti untuk diberikan projection supaya kerajaan negeri juga tahu, supaya kita dapat menyusun kadar pembangunan dan juga urbanisasi dan perindustrian di kawasan dan lokaliti-lokaliti tertentu. Pelabuhan Kelang antaranya, kita telah mengambil tenaga daripada Jimah di Negeri Sembilan. Kita turut menarik tenaga daripada kawasan negeri Perak. Namun dalam pada masa yang sama, kita masih lagi berdepan dengan kekurangan-kekurangan tersebut. Dan daripada apa yang kita catatkan di sini daripada Suruhanjaya tenaga yang diambil sebagai tenaga hijau sebagai contoh, biomass dan juga solar, kedua-dua sumber ini hanya menyumbang 4% daripada keseluruhan sumber tersebut. Dan bila kita cakap pasal EV, electric vehicle, kita perlu sediakan tempat-tempat pengecasan. Orang tak boleh tunggu cas 5-6 jam, dia nak yang super charge. Dan super charge ini akhirnya memerlukan substation yang dilahirkan ataupun yang perlu dibuat oleh tenaga nasional. Adakah kita bersedia dengan substation ini? Adakah kita bersedia dengan jumlah tenaga yang mencukupi untuk semua ini? Justru saya mencadangkan untuk kita menilai bagaimana kaedah di negara-negara lain dengan monopoli tenaga tidak diberikan kepada satu-satu pihak saja. Mungkin pandangan ini kurang popular pada setengah pihak, tetapi di negara-negara lain kita membenarkan pasaran tenaga ini dibuka dengan kawalan. Kalau tidak hanya satu, mungkin tidak 3, tidak 20, mungkin 5, 6, yang mana peluang-peluang pemain-pemain tenaga ini dalam pada masa yang sama dapat memberikan tenaga yang cukup, dan ia harus berdasarkan daripada maklumat yang mencukupi kepada kita bersama-sama, supaya kita tidak berada terperangkap di tengah-tengah. Di saat kegilaan kita dan juga keterujaan kita terhadap electric vehicle, adakah the whole ecosystem, pokok asalnya, adakah tenaga yang ada pada hari ini dan juga masa depan cukup dan sedang cukup dihasilkan? Kita tahu ada keterujaan terhadap solar, tetapi ada isu-isu tertentu tentang kestabilan tenaga yang disalurkan oleh solar. Kita tahu ada Pulau Indah Power Plant yang dibina sebagai contoh di Negeri Selangor, tapi masih lagi menggunakan fuel ataupun masih lagi menggunakan sumber gas sebagai contoh daripada bahan fosil. Di saat kita sebut sebagai hijau, Yang adakah okey, last word, dua perkataan, dua baris, bukan ayat. Adakah kita mampu untuk membuat penilaian di saat kita nak guna electric car, adakah tenaga elektrik itu masih lagi menggunakan sumber fosil yang akhirnya juga akan menyebabkan penyebaran karbon ataupun pemikiran hijau kita itu tidak menyeluruh. Terima kasih. Saya menyokong belanjawan. Terima kasih Yang Berhormat.